Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah Ibni Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman malam tadi berkenan berangkat ke majlis santap malam yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Menteri Kanan di Pejabat Perdana Menteri Republik Singapura dan isteri Puan Ho Ching. Majlis berlangsung di Hotel Grand Hyatt, Singapura. Keberangkatan tiba Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia di Resident 5 Grand Wing dijunjung oleh Tuan Yang Terutama dan isteri. Ini diikuti dengan majlis santap malam. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota petang kemarin berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Sentosa Development Corporation SDC, Sentosa Island, Republik Singapura. SDC adalah sebuah lembaga berkanun di bawah Kementerian Perdagangan dan Perusahaan Republik Singapura, ditubuhkan pada 1 September 1972. SDC bertanggungjawab untuk memantau pembangunan, pengurusan dan pemasaran Pulau Sentosa. Keberangkatan tiba Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Puan Yang Terutama Grace Fu, Menteri Kelestarian dan Alam Sekitar dan Menteri Bertanggungjawab bagi Perhubungan Perdagangan. Dulian Teramat Mulia kemudiannya dijunjung berangkat bagi mendengar sembah taklimat mengenai rancangan Eko Pelancongan Pulau Sentosa yang disampaikan oleh Mr. Kelly Yong, Director Planning and Data Analytics Sentosa Development Corporation. Taklimat antara lain meliputi perancangan 6 bidang utama untuk mencapai matlamat Sentosa menuju keseimbangan karbon menjelang tahun 2030 dan juga bidang-bidang kerjasama kelestarian dan langkah-langkah ke arah mengadaptasi perubahan iklim. Usaha ini bertujuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan pelancongan dengan penjagaan alam sekitar serta meningkatkan daya tarikan dan ekologi pulau tersebut. Setelah mendengarkan taklimat, Dulian Teramat Mulia seterusnya berkenan melanjutkan lawatan sepanjang Pantai Palawan Beach Station, Walkthrough Rise Sustainability Showcase dan Sensoryscape. Sebelum mengakhiri lawatan, Dulian Teramat Mulia berkenan mengikuti sesi bergambar ramai. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri petang kemarin berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Yong Siu To YSD Conservatory of Music Republik Singapura. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihano Bolkiah. Keberangkatan tiba Yang Teramat Mulia di sekolah berkenaan dijunjung oleh Puan Associate Professor Chan Zi Law, Vice Dean daripada Yong Siu To dan National University of Singapore. Yang Teramat Mulia kemudiannya mendengarkan sembah taklimat
daripada Puan Associate Professor Chan Zhe Law di Student Lounge mengenai dengan latar belakang YEST Conservatory of Music and Curriculum yang ditawarkan oleh institusi berkenaan. Mula ditubuhkan pada tahun 2023, YST berperanan untuk mengembangkan kecemerlangan dalam persembahan instrumental dan komposisi muzik. Semasa lawatan tersebut, Yang Teramat Mulia dijunjung melawat ke studio rakaman dan seterusnya meneruskan lawatan ke Dewan Orkestra bagi menyaksikan muzik akustik daripada penuntut-penuntut daripada Voice Department Conservatory of Music. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Pengajian Islam mengadakan majlis doa kesyukuran bagi 24 pelajar yang menerima penganugerahan beasiswa Kementerian Hal Ehwal Agama sesi akademik 2024-2025. Majlis diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah di Ibu Negara. Penyerahan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Hatib Dato' Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. 19 pelajar ditawarkan beasiswa untuk mengikuti pengajian di luar negara dan 5 pelajar menerima beasiswa dalam negeri. Sementara itu, 5 pelajar menerima beasiswa skim khas peringkat A ke Sekolah Antarabangsa Jerudong. Saya sangat terharu atas segala kerja keras yang telah saya lakukan sepanjang di Sekolah Antarabangsa Jerudong itulah. Saya akan belajar bersungguh-sungguh dan menimba ilmu sesuai dengan jurusan yang dipilih dengan harapan ianya akan mendapat memberi manfaat kepada diri saya dan negara. Saya akan belajar dengan lebih tekun dan lebih keras supaya dapat membalas jasa kedua ibu bapa saya. Saya berasa sangat syukur dan sangat gembira apabila mendapat peluang ini. Ingin membalaskan jasa ibu bapa saya dan juga gembirakan mereka berdua. Sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus disemarakkan dengan majlis dikir. Lewat petang kemarin, Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan majlis Ihya Maulidur Rasul di Masjid Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Kampung Sungai Kalugos, daerah Tutong. Mengetuai rombongan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama, majlis juga diserikan dengan tazkirah. Sistem pendidikan inklusif di bawah dasar pendidikan negara membantu para pelajar pravokasional yang berkeperluan khas untuk mencapai potensi yang maksimum dan membentuk pelajar menjadi seorang dewasa yang berdikari dan berjaya. Pada masa ini, lebih 600 pelajar pravokasional belajar di 28 buah sekolah menengah. Salah sebuah institusi pendidikan yang menjalankan program pravokasional ialah Sekolah Menengah Saidina Hasan Kilanas. Laporannya bersama Siti Nur Maziah Jini. Pembelajaran pravokasional di sekolah ini dilaksanakan melalui beberapa kaedah pengajaran berdasarkan keupayaan pelajar. Bagi 35 penuntut yang mengikuti pembelajaran ini, pelbagai teknik dan kemudahan yang bersesuaian dan kurikulum yang khusus dipraktikkan mengikut keperluan setiap pelajar. Kurikulum pravokasional meliputi kemahiran akademik, antaranya kemahiran pengurusan diri, kemahiran sosial dan komunikasi, dan kemahiran asas kerja. Pengajaran secara differentiated instruction adalah juga sangat penting untuk mengadakan pengajaran secara one-to-one ataupun secara kumpulan kecil. Pengajaran menggunakan visual atau gambar ataupun pengajaran secara berstruktur, penggunaan rutin pembelajaran
dan juga penggunaan assistive technology dan pengajaran multisensory iaitu menggunakan pelbagai deria. Melalui pendidikan inklusif, para pelajar berkeperluan khas diberi peluang untuk bergaul dan melakukan aktiviti sekolah bersama rakan-rakan yang lain. Mereka juga sering berkomunikasi dengan pelajar lain melalui aktiviti yang diusahakan dalam program pra-vocational di sekolah ini seperti aktiviti keusahawan yang melibatkan para pelajar menjual hasil produk mereka kepada pelajar yang lain. Kementerian Pendidikan terus komited memastikan para pelajar berkeperluan khas mendapat pemedulian yang sama rata agar menjadi warga yang menyumbang kepada keharmonian keluarga, masyarakat dan negara. Siti Normazia Jini melaporkan untuk Berita RTB. Dan pembelajaran yang lebih bersistematik memperkasa tenaga pengajar dalam mengolah kaedah pengajaran yang menepati keperluan pelajar pravokasional turut mendapat sokongan daripada ibu bapa pelajar berkenaan. Ia mendokong ke arah merealisasikan hasrat membentuk pelajar berkeperluan khas yang mandiri dan memenuhi kapasiti yang optimum. Sebagai indung, we want them to be as independent as possible. Jadinya kalau kita ni membiarkan bis dua orang macam kata di dalam tempurung, memberi kesian juga in the end of the day. Jadinya yang susahnya kita ni. So I strongly encourage for the parents to stand anak-anak bis dua orang yang keperluan khas ni untuk masuk ke pra-vocational. Ibu bapa ni mengharapkan anak-anak syurga kita ni mencapai potensi ya serta pendidikan khas melalui pendekatan yang disesuaikan di pra-vocational ini yang sesuai dengan setiap keperluan setiap individu lah. Lagi satu, mungkin penuntut ini akan lebih hidup dengan hidup berdikari. Program pra-vokasional penting kerana membina keupayaan dan kemahiran tertentu bagi meningkatkan kualiti hidup setelah tamat persekolahan. Guru Bahasa Melayu banyak menolong Syafiq kerana guru Bahasa Melayu siok. Kalau Adam tidak faham, Adam selalu tanya cikgu, cikgu Ani macam mana? Maybe mudah pahami ya punya pelajaran, CCA banyak aktivitinya. Dalam usaha menyebarluaskan mengenai Akta Perlindungan dan Pengurusan Alam Sekitar Penggal 240, kemarin Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri Kementerian Pembangunan mengadakan satu sesi taklimat pemberigaan yang dijalankan dengan kerjasama Jabatan Daerah Tutong. Taklimat diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Antara yang hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, taklimat memfokuskan keperluan utama yang berkaitan projek kemajuan yang dilaksanakan oleh jabatan-jabatan kerajaan. Pemberigaan tersebut dijalankan oleh Jastri sejak penghujung tahun lalu secara berfasa. Beberapa elemen baharu diambil kira untuk dipertimbangkan bagi menggalakkan persefahaman mengenai piawaian, mengukuhkan pertukaran maklumat dan meningkatkan lagi kerjasama antara badan antarabangsa. Usaha itu dijangka dapat meningkatkan nilai ekspor untuk pasaran. Perkara itu antara yang dibincangkan semasa mesyuarat kumpulan kerja Perjanjian Perdagangan Barangan ASEAN mengenai standard peraturan teknikal dan prosedur penilaian pematuhan A3 Upgrade Negotiation WG Strucap kali ke-8 baru-baru ini. Mesyuarat diadakan di sebuah hotel di Gadong. Mesyuarat merupakan salah satu platform bagi meningkatkan kerjasama perdagangan di rantau ASEAN melalui piawaian dan penilaian konformiti sebagai instrumen kemudahan perdagangan. Mesyuarat selama 2 hari itu dihadiri oleh para pegawai kanan dan wakil Badan Standard Kebangsaan negara-negara anggota ASEAN.
Selaras dengan tumpuan mesyuarat perjanjian perdagangan bebas ASEAN kali ke-36, perjanjian A3 yang bakal dinaik taraf akan menyumbang kepada integrasi ekonomi yang lebih mampan dan kondusif terhadap pertumbuhan, pembangunan dan rantaian bekalan yang berdaya tahan. Pembelajaran yang unik di Peliunan Park Kampung Batu Apoi, daerah Temburong, antara pengalaman yang diperoleh oleh para pelajar Kolej Pengajian Siswazah Antarabangsa IGS yang mengikuti program kelas global. Program kelas global membolehkan pelajar membina pemahaman yang mendalam tentang amalan perniagaan global dan meningkatkan kemahiran berfikir. Dengan pengalaman yang diperoleh, ia akan dapat mempersiap pelajar agar menyesuaikan diri dengan persekitaran perniagaan. We get to learn more about our culture, especially dalam Brunei. So it's really interesting to know what other people out there tu pandai membuat lah, apa diorang punya expertise satu. Yang saya pelajari ni ada produk-produk, and then ada bisnes-bisnes di sinilah. So itu pun juga meningkatkan dengan pembelajaran saya, itulah yang untuk. Separuh jalan di Jalan Susur Pusing Keliling Berakas akan ditutup sementara selama 2 hari mulai hari ini. Penutupan jalan disebabkan kerja-kerja pemasangan pipe sleeve oleh Jabatan Perkhidmatan Elektrik. Penutupan bermula pukul 10 malam sehingga kerja-kerja selesai. Sementara itu, penutupan sementara separuh jalan di Jejabat Gadong, Lebuh Raya Hasanah Bolkiah, Halam Bandar Seri Begawan akan dilanjutkan sehingga 4 Oktober depan. Kerja-kerja penyelenggaraan di jambatan berkenaan bermula pukul 11 malam hingga 5 pagi. Separuh jalan di Jalan Tutong berdekatan Sekolah Rendah Bendahara Sakam Bunut akan ditutup sementara sehingga 18 September. Penutupan adalah disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan jejantas di jalan berkenaan. Penutupan bermula 10 malam hingga 5 pagi. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri mengingatkan kepada mana-mana individu, orang awam atau mana-mana syarikat untuk sentiasa menjaga kebersihan dan mengamalkan sifat bertanggungjawab terhadap kebersihan alam sekitar. Peringatan itu dibuat berikutan, seorang individu dikenakan kompaun kerana melanggar Bab 12-1 Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021. Sania bin Haji Junidi didapati membuang sampah di kawasan letak kereta Kampung Sungai Bunga. Dia didenda RM100 dan diberi tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda tersebut. Sukan, 8 kenderaan pacuan 4 roda negara Brunei Darussalam akan menyertai Jambori pacuan 4 roda antarabangsa Sarawak di Kuching, Sarawak, Malaysia. Kemarin diadakan majlis pelepasan bagi para peserta di Galeri Mandian Putri, Kampung Tanjung Maya, daerah Tutong. Pelepasannya disempurnakan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Rombongan diketuai oleh Awang Syahri bin Haji Zunaidi yang dipertua Persatuan Kenderaan Pacuan 4 Roda daerah Tutong. Jambori selama 5 hari ini menjelajah perjalanan lebih 1,200 km. Acara anjuran Kelab Pacuan 4 Roda Sarawak juga disertai dari peserta negara lain termasuk Australia dan Indonesia. Skuad bola sepak kebangsaan negara Brunei Darussalam pulang ke tanah air malam tadi selepas perlawanan timba balik kedua menentang Macau baru-baru ini.
Ketibaan skuad bola sepak kebangsaan disambut oleh Awang Haji Mahruf bin Haji Murni, Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam (FABD). Skuad bola sepak kebangsaan menang 1-0 dalam perlawanan play-off timbal balik kedua, menjadikan kemenangan agregat 4-0 ke atas Macau sekaligus melayakkan diri ke pusingan akhir kelayakan AFC Piala Asia Arab Saudi 2027.